Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kohort 6 bagi subjek GGGA 5032 Sekolah dan Masyarakat ingin membentangkan hasil kajian kami yang bertajuk Penglibatan Ibu Bapa dalam Membantu Anak Menguasai Kemahiran 3M. Pembentangan ini adalah di bawah bimbingan pensyarah kami yang dihormati Dr. Hasnita Hanim binti Ismail. Sebelum saya teruskan, ini merupakan ahli kumpulan kami. Baiklah, bahagian pengenalan, isu penguasaan kemahiran asas membaca, menulis dan mengira atau ringkasnya 3M kini menjadi perhatian dalam dunia pendidikan negara. Berdasarkan statistik semasa, seramai 122,000 murid tahun 1 bersamaan 27.5% didapati gagal menguasai 3M. Menurut Menteri Pendidikan Fadilah Siddiq. Selain itu, menurut laporan Bank Dunia 2024, hanya 58% murid Malaysia benar-benar mahir membaca menjelang tahun 5. Ini menunjukkan bahawa kecekapan dalam 3M sangat penting dan menjadi asas kepada kejayaan akademik serta pembelajaran sepanjang hayat. Kemahiran asas ini juga perlu dikuasai demi keseimbangan intelek rohani, emosi dan jasmani sebagaimana yang digariskan dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Pendidikan yang berkualiti pula bukan sekadar menyampaikan ilmu, malah membentuk ilmu holistik dan berdaya saing di peringkat antarabangsa. Pendidikan juga mampu mengubah taraf hidup dan masa depan seseorang murid. Dalam hal ini, ibu bapa dan guru memainkan peranan yang amat penting. Penglibatan mereka secara aktif dapat membantu murid menguasai kemahiran 3M dengan lebih baik. Justru kerjasama semua pihak sangat diperlukan untuk menangani isu ini dengan berkesan. Okey, seterusnya latar belakang. Seperti yang kita tahu, 3M merupakan perkara yang paling asas yang harus dikuasai, bahkan telah diperkenalkan sewaktu zaman tadika lagi. Kajian ini memperlihatkan sejauh mana hubungan ibu bapa membantu anak mereka dalam menguasai 3M. Menurut ACMA 2022, ianya adalah satu pendekatan sistematik yang mengintegrasikan sekolah dan sokongan bukan sekolah dalam memastikan semua kanak-kanak mempunyai kemahiran yang diperlukan untuk berjaya. Dengan kata lain, bahawa pembelajaran 3M ini tidak hanya bergantung harap kepada pihak sekolah sahaja, namun penglibatan ibu bapa juga memainkan peranan dalam mendedahkan anak mereka terhadap penguasaan 3M. Okey, kita pergi ke permasalahan kajian. Seramai 122,062 murid sekolah masih belum menguasai kemahiran asas ini. Pelibatan ibu bapa dalam penguasaan kemahiran 3M anak sangat penting. Melalui kajian yang telah dibuat oleh ASNIF pada 2024, pelibatan ibu bapa memainkan peranan yang penting dan merupakan peranan utama dalam membantu kemahiran asas 3M. Namun terdapat jurang secara langsung antara pelibatan dan kemahiran 3M oleh Amir dan Mokhtar pada 2022. Pelbagai faktor latar belakang keluarga, terdapat kajian yang menunjukkan sosioekonomi keluarga yang merupakan salah satu faktor yang terdapat dalam pencapaian keluarga anak-anak. Melalui permasalahan tersebut telah timbul beberapa persoalan tertentu, iaitu yang pertama, bagaimanakah tahap penglibatan ibu bapa dalam membantu anak menguasai kemahiran 3M, dan yang kedua, apakah faktor yang mempengaruhi penglibatan ibu bapa dalam membantu anak menguasai kemahiran 3M, dan yang ketiga, apakah strategi yang boleh dilaksanakan untuk meningkatkan tahap penguasaan 3M di kalangan anak. Untuk menjawab persoalan ini, 3 objektif kajian telah dibentuk, iaitu yang pertama, mengenal pasti hubungan tahap penglibatan ibu bapa dalam membantu anak menguasai kemahiran 3M. Yang kedua adalah mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi tahap penglibatan ibu bapa dalam membantu anak menguasai kemahiran 3M. Dan yang ketiga adalah menganalisis strategi digunakan untuk meningkatkan tahap penguasaan 3M di kalangan anak. Seterusnya adalah skop kajian. Kajian ini dijalankan adalah untuk mengetahui sejauh mana penglibatan ibu bapa dalam membantu anak menguasai kemahiran 3M. Kajian ini juga menetapkan sasaran responden secara rawak yang terdiri daripada kalangan ibu bapa dan penjaga yang mempunyai anak di peringkat sekolah rendah. Justru itu, kajian ini dilaksanakan untuk meneliti 3 aspek utama, iaitu mengenal pasti tahap penglibatan ibu bapa dalam membantu anak menguasai kemahiran 3M, mengkaji faktor yang mempengaruhi penglibatan ibu bapa, dan juga menganalisis strategi yang boleh digunakan untuk meningkatkan tahap penguasaan 3M di kalangan anak-anak.
Saya akan meneruskan pembentangan ini bagi metodologi kajian. Reka bentuk kajian yang dipilih bagi menjalankan kajian ini ialah kaedah kuantitatif. Ianya biasanya digunakan untuk menganalisis data bagi menyelesaikan masalah masyarakat dan tingkah laku manusia. Pengutipan data dilakukan dengan menggunakan soal selidik. Pengkaji dapat menilai kelemahan dan pencapaian murid yang sering mendapat keputusan di bawah paras normal. Bagi persempelan dan populasi, kumpulan yang disasarkan untuk menjadi responden ialah ibu bapa murid sekolah rendah, khususnya mereka yang tinggal di kawasan pedalaman. Okey, seterusnya adalah instrumen kajian. Kajian ini menggunakan kaedah kuantitatif melalui penggunaan platform Google Form. Di dalam Google Form tersebut mempunyai beberapa pecahan bahagian di mana terdapat 4 bahagian yang merangkumi bahagian A hinggalah bahagian D. Bahagian A adalah demografi, bahagian B mewakili objektif 1, bahagian C mewakili objektif 2 dan bahagian D mewakili objektif yang ketiga. Dalam kajian ini, kami merujuk soal selidik daripada kajian lepas yang telah diadaptasi mengikut kesesuaian kajian kami. Terdapat 45 item soal selidik yang telah dinilai. Bahagian A adalah maklumat umum responden. Bahagian B diadaptasi melalui kajian lepas daripada Najwa Ansid Muhammad, Nurli Muhammad, Awang Hidayah dan Kamba Nurlisa 2024, Hartini Aida dan Harun Zulkifli pada 2016 dan Steven Sheldon dan Joyce L. Epstein 2005 yang memiliki 9 item soalan dan mempunyai 3 konstruk utama iaitu kewajipan sebagai ibu bapa, pembelajaran di rumah dan komunikasi dari pihak sekolah. Bahagian C pula dirujuk dari soal selidik kajian lepas daripada kajian Azizi Yahya 2000, Melvin Anak Maxwell dan Sahlan Surat 2020, di mana konstruk yang diambil dari kajian lepas ini tidak diambil semua kerana kurang kesesuaian dalam kajian ini, maka hanya beberapa sahaja yang diambil iaitu faktor ekonomi, pendidikan, masa dan komitmen mengikut kesesuaian kajian. Bahagian D pula diadaptasi dari soal selidik kajian lepas daripada kajian Suresh Kumar and Valley Malay 2017 di mana bahagian ini diadaptasi kepada beberapa soalan mengikut kesesuaian kajian. Kesemua soal selidik ini telah dibuat kesahan pakar daripada Prof. Maya Dr. Wan Muhammad Amir Fazamin Wan Hamzah pada 2 April 2025. Seterusnya, kajian ini telah menggunakan skala Likert daripada 5 skala iaitu 1 mewakili sangat tidak setuju hinggalah 5 mewakili sangat setuju. Pengkaji telah melakukan analisis data menggunakan IBM SPSS. SPSS merupakan perisian statistik yang digunakan oleh penyelidik dan pelajar untuk menganalisis sesuatu kajian. Penggunaan SPSS mendatangkan kelebihan kepada pelajar kerana ianya mudah dan cepat untuk mendapatkan keputusan. Pengkaji juga menggunakan statistik deskriptif, ianya digunakan untuk mengetahui gambaran secara keseluruhan terhadap sesuatu kajian. Kami juga menggunakan takrifan min untuk menyimpulkan sesuatu konstruk sama ada mencapai nilai purata yang tinggi, sederhana ataupun rendah. Baik, seterusnya saya akan bentangkan dapatan kajian berdasarkan latar belakang responden. Dari segi umur, majoriti responden berumur antara 41 tahun sehingga 50 tahun iaitu seramai 68 orang atau 89.5%. Dari segi bangsa pula, kumpulan terbesar ialah kaum India diikuti Melayu, Cina, Bumi Putra Sabah dan Sarawak serta bangsa lain. Dari aspek pendapatan isi rumah, hampir 28% responden bekerja sendiri dan 23.7% bekerja secara sepenuh masa, manakala 18.4% bekerja separuh masa. Sebanyak 15.8% pula tidak bekerja kerana mereka adalah suri rumah ataupun yang telah bersara. Untuk pendapatan bulanan, lebih 50% responden berada dalam kategori RM1.001 hingga RM5.000, menunjukkan majoriti dalam golongan berpendapatan rendah hingga sederhana. Akhir sekali, dari segi tahap pendidikan anak-anak, majoriti anak responden berada di tahun 3 iaitu sebanyak 67 orang atau 88.2%. Ini menunjukkan fokus utama kajian adalah terhadap ibu bapa yang mempunyai anak-anak di peringkat awal persekolahan.
Baiklah, seterusnya saya akan bentangkan ringkasan dapatan kajian berdasarkan jadual 7.0 yang merangkumi 3 konstruk utama. Pertama, memenuhi kewajipan sebagai ibu bapa, pembelajaran di rumah dan komunikasi daripada pihak sekolah, iaitu yang ketiga lah. Bagi konstruk pertama iaitu memenuhi kewajipan sebagai ibu bapa, nilai min tertinggi mencatat pada item saya memastikan anak saya membaca buku-buku selain daripada buku teks di rumah. Nilai min 3.32, manakala yang terendah saya menyemak bacaan anak untuk memastikan sebutan betul. Nilai min 2.97. Dan seterusnya bagi konstruk kedua iaitu pembelajaran di rumah, nilai min yang tertinggi saya membantu anak saya membaca buku cerita, nilai min 3.17, dan yang terendah adalah saya boleh membantu anak membaca dengan lebih lancar jika guru memberikan panduan, nilai min 2.96. Yang terakhir bagi konstruk ketiga, komunikasi daripada pihak sekolah. Item menghubungi ibu bapa jika anak menghadapi kesukaran dalam membaca, mencatat nilai min tertinggi 3.22 dan nilai min terendah bagi 3.08 iaitu item mengadakan pertemuan ibu bapa dan guru untuk membincangkan kemajuan membaca anak. Jadi saya dapat simpulkan di sini bahawa tahap penglibatan ibu bapa berada pada tahap sederhana, namun nilai min tertinggi bagi konstruk membuktikan terdapat kesedaran dan usaha positif daripada ibu bapa, dan yang nilai min terendah pula memberikan petunjuk kepada aspek yang boleh dipertingkatkan lagi, terutamanya dari segi kerjasama dan bantuan daripada pihak sekolah. Baiklah, kita masuk kepada aspek menulis. Melalui konstruk memenuhi kewajipan sebagai ibu bapa telah menunjukkan nilai min yang tertinggi ialah 3.1, manakala nilai min yang terendah ialah 3.11. Baiklah, kita masuk kepada aspek menulis. Melalui konstruk. Okey, seterusnya perbincangan. Min tertinggi iaitu 3.1, item saya membantu anak membuat latihan menulis dengan baik. Dapatan ini mencerminkan tahap kesedaran ibu bapa yang tinggi dalam pendidikan anak mereka. Kajian oleh Valley Malay pada tahun 2013 mendapati ibu bapa terlibat secara aktif dengan pendidikan anak mereka di rumah tanpa mengira status sosioekonomi. Seterusnya, min terendah ialah 3.11. Bagi item saya merancang masa bersama anak membuat latihan menulis di rumah. Dapatan ini mencerminkan tahap kesedaran yang terendah dalam pendidikan anak mereka. Kajian oleh Wan Afizi, ETL 2014 terhadap prestasi pendidikan anak orang asli menunjukkan tahap pendidikan ibu bapa yang rendah, mendorong mereka bersikap tidak mengambil berat tentang pelajaran anak mereka. Okey, kita masuk kepada aspek menulis. Konstruk pembelajaran di rumah. Okey, nilai min yang tertinggi ialah 3.22, manakala nilai min yang terendah ialah 3.16. Okey, kita masuk kepada perbincangan. Min tertinggi iaitu 3.22 bagi item. Saya memberikan bahan penulisan tambahan di rumah seperti buku latihan atau alat tulis yang sesuai untuk mengasah kemahiran menulis. Perkara ini dapat disokong melalui kajian Epstein dan Holyfield pada tahun 1996 yang menyatakan bahawa ibu bapa, sekolah dan komuniti dikenal pasti sebagai persekitaran yang memberi kesan kepada pembelajaran dan perkembangan anak-anak pada masa yang sama. Okey, min yang terendah pula ialah 3.16. Bagi item saya merancang masa bersama anak membuat latihan menulis di rumah. Okey, kajian yang dapat menyokong ialah B3 pada tahun 2011 yang telah menyatakan persekitaran rumah dan pendidikan oleh ibu bapa berperanan dalam meningkatkan kognitif dan membentuk tingkah laku yang baik anak-anak mereka. Okey, kita masuk kepada aspek menulis. Konstruk bagi komunikasi dari pihak sekolah. Okey, nilai min yang tertinggi iaitu 3.26, manakala nilai min yang terendah ialah 3.03. Okey, kita masuk kepada perbincangan di mana min tertinggi iaitu 3.26 bagi item sekolah mengadakan pertemuan dengan ibu bapa dan guru untuk membincangkan kemajuan kemahiran menulis, di mana
ia disokong oleh kajian Janice pada tahun 2005 dan Su pada tahun 2000 menunjukkan bahawa penglibatan ibu bapa dalam proses pembelajaran seperti melalui komunikasi dan sokongan di rumah dapat meningkatkan pencapaian akademik murid. Mustafa Daud pada tahun 2004 juga menekankan pentingnya kemahiran komunikasi ibu bapa dalam mendisiplinkan anak-anak yang secara tidak langsung mempengaruhi kemajuan dalam kemahiran menulis. Okey, min yang terendah ialah 3.03 bagi item sekolah akan menghubungi ibu bapa jika anak menghadapi masalah dalam kemahiran bertulis. Okey, ia disokong melalui kajian Abdullah pada tahun 2000. Kajian ini menekankan bahawa komunikasi yang efektif antara ibu bapa dan guru dapat membantu dalam memahami potensi akademik murid dan memberikan sokongan yang diperlukan. Ini penting dalam menangani masalah dalam kemahiran menulis di mana kerjasama antara rumah dan sekolah dapat meningkatkan pencapaian akademik murid. Okey, seterusnya kita masuk kepada aspek mengira, iaitu bagi konstruk memenuhi kewajipan sebagai ibu bapa. Nilai min yang tertinggi ialah 3.30, manakala nilai min yang terendah ialah 2.97. Okey, kita masuk kepada perbincangan. Min tertinggi iaitu 3.30 bagi item saya merancang jadual untuk anak melakukan latihan di rumah. Di mana ia disokong oleh kajian Ghosh dan Elliot yang pada tahun 1995, pengaruh masa latihan dan penglibatan ibu bapa terhadap pencapaian akademik. Kajian ini mendapati bahawa masa yang diperuntukkan untuk latihan dan masa yang diluangkan oleh ibu bapa dalam membantu anak-anak dengan latihan adalah faktor penentu yang signifikan terhadap pencapaian akademik murid. Ini menunjukkan bahawa perancangan masa yang baik untuk latihan di rumah dapat meningkatkan prestasi akademik. Kita masuk kepada min terendah, iaitu 2.97 bagi item saya membantu anak menyiapkan tugasan mengira yang diberi oleh guru. Di mana ia disokong oleh kajian Wu pada tahun 2002. Kajian ini mendapati bahawa pelibatan ibu bapa dalam tugasan matematik harian anak-anak terutamanya dalam peringkat awal sekolah rendah dapat meningkatkan motivasi dan pencapaian matematik anak-anak. Walau bagaimanapun, penglibatan yang terlalu mengawal atau menekan boleh memberi kesan negatif terhadap motivasi dan pencapaian anak-anak. Okey, kita masuk kepada aspek mengira, iaitu bagi konstruk pembelajaran di rumah. Okey, nilai min yang tertinggi iaitu 3.30, manakala nilai min yang terendah iaitu 3.12. Okey, kita masuk kepada perbincangan, iaitu min tertinggi 3.30 bagi item saya membantu anak dalam menyelesaikan kerja sekolah yang melibatkan konsep atas pengiraan seperti penambahan, penolakan, penerapan dan pembahagian. Okey, disokong oleh kajian Jeng pada tahun 2023 di mana mempunyai hubungan positif yang signifikan dengan pencapaian matematik anak. Okey, sebaliknya penglibatan ibu bapa yang mengganggu atau intrusif dikaitkan dengan penurunan pencapaian matematik. Okey, kita masuk kepada min yang terendah iaitu 3.12. Itu saya membantu anak menyelesaikan masalah pengiraan di sekolah. Itu disokong oleh kajian Universitas Padilla pada tahun 2023 yang menekankan penglibatan ibu bapa dalam aktiviti akademik anak-anak termasuk sokongan di rumah memberi kesan positif terhadap pencapaian matematik. Okey, sokongan ini membantu dalam meningkatkan motivasi dan pencapaian akademik anak-anak. Okey, seterusnya kita masuk kepada aspek mengira, iaitu bagi konstruk komunikasi dari pihak sekolah yang menunjukkan nilai min tertinggi iaitu 3.50. Okey, kita masuk kepada perbincangan. Min tertinggi iaitu 3.50 bagi item sekolah mengadakan pertemuan dengan ibu bapa dan guru untuk membincangkan kemajuan dan masalah dalam pengiraan. Ia disokong oleh kajian Wang pada tahun 2024 yang melibatkan 25 kajian menunjukkan bahawa penglibatan ibu bapa termasuk kehadiran dalam pertemuan sekolah dan sokongan di rumah memberi kesan positif terhadap prestasi matematik murid. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bagi konstruk yang pertama iaitu faktor masa dan komitmen,
Nilai min tertinggi adalah pada soalan pertama, iaitu saya sukar meluangkan masa untuk membantu anak belajar membaca, menulis dan mengira kerana komitmen kerja dengan nilai min sebanyak 3.21 pada tahap sederhana. Seterusnya, item soalan ketiga iaitu saya berasa sukar untuk memberikan bantuan pembelajaran secara konsisten kerana beban tugas harian adalah paling rendah di antara ketiga-tiga soalan dengan nilai min sebanyak 3.04. Bagi konstruk faktor pendidikan ibu bapa pula, bagi nilai min tertinggi adalah merujuk kepada soalan ketiga iaitu sebanyak 3.03 pada tahap sederhana. Seterusnya, bagi nilai min kedua terendah adalah pada item soalan kedua dengan nilai min sebanyak 2.86. Akhir sekali, bagi konstruk faktor ekonomi, nilai yang tertinggi adalah pada soalan kedua iaitu saya tidak dapat menghantar anak ke kelas tambahan kerana kos yang tinggi dengan nilai min sebanyak 3.13. Bagi nilai min item terendah adalah pada item pertama dan item soalan yang ketiga yang mempunyai nilai min yang sama iaitu sebanyak 2.79. Kesimpulannya, berdasarkan keseluruhan analisis data bagi ketiga-tiga konstruk yang dikaji, didapati bahawa konstruk faktor masa dan komitmen adalah faktor yang paling mempengaruhi tahap penglibatan ibu bapa dalam membantu anak menguasai kemahiran 3M dengan nilai min tertinggi iaitu 3.1. Ini merupakan bahagian di strategi digunakan untuk meningkatkan penguasaan 3M di kalangan anak. Berdasarkan dapatan yang diperoleh, soalan 3, ibu bapa menyediakan bahan bacaan anak untuk mengasah penguasaan 3M merekodkan nilai min yang paling tinggi berbanding soalan lain, iaitu sebanyak 3.46. Ini jelas menunjukkan ibu bapa lebih banyak menyediakan bahan bacaan untuk anak. Bagi mengukuhkan lagi dapatan ini ialah disokong oleh Jodi 2012 bahawa kesungguhan ibu bapa menyediakan kelengkapan dapat mendorong semangat anak untuk memajukan diri. Manakala soalan yang merekodkan nilai min yang terendah adalah soalan 4 iaitu ibu bapa menghantar anak ke pusat tuisyen untuk mendapatkan bimbingan tambahan agar dapat meningkatkan penguasaan 3M telah mencatatkan nilai min sebanyak 3.07. Ini jelas menunjukkan bahawa ada ibu bapa menghantar anak mereka ke pusat tuisyen namun hanya beberapa sahaja tidak menghantar anak mereka ke pusat tuisyen. Ini berkemungkinan berlaku kerana perbezaan sosioekonomi ibu bapa itu sendiri. Bagi menyokong kenyataan ini adalah menurut Zakari 2022, pengaruh latar belakang sosioekonomi keluarga terdiri daripada pendapatan dan kewangan ibu bapa, tahap pendidikan ibu bapa dan sokongan keluarga. Namun jika dilihat daripada kesemua data ini menunjukkan tahap min yang sama iaitu di tahap sederhana. Assalamualaikum dan salam sejahtera, saya Syafiq akan meneruskan tentang implikasi dan cadangan kurangnya 3M terhadap 3 golongan yaitu pelajar, guru dan masyarakat. Yang pertama, kurangnya penguasaan 3M dalam kalangan murid memberi implikasi besar kepada pelbagai pihak. Bagi guru, mereka terpaksa menyesuaikan kaedah pengajaran dan memperlahankan tempo pembelajaran kerana murid tidak dapat mengikuti silibus dengan baik. Keadaan ini menjejaskan motivasi dan memberi tekanan dalam memastikan semua murid mencapai tahap penguasaan minimum. Oleh itu, guru disarankan menggunakan pendekatan kreatif seperti teknik fonik, cut imbas, dan bahan visual untuk menarik minat murid belajar. Selain itu juga bagi pelajar pula, kemahiran 3M menyebabkan mereka sukar untuk memahami pelajaran dan berisiko keciciran terutama jika tiada sokongan dari ibu bapa. Oleh itu pelajar perlu bersikap proaktif dalam berkomunikasi dengan ibu bapa jika menghadapi masalah. Jika berlaku masalah tersebut, pihak sekolah pula digesah mengadakan program bimbingan khas seperti memperkukuhkan hubungan ibu bapa dan guru-guru. Dari sudut masyarakat, isu ini boleh melahirkan generasi yang kurang celik huruf, seterusnya menjejaskan pembangunan negara. Kerjasama antara sekolah dan keluarga agensi kerajaan perlu dipertingkatkan melalui kampanye literasi dan sokongan berterusan. Oleh itu, kerjasama erat
antara guru, ibu bapa, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan kemahiran ini dikuasai fokus sejak dari awal lagi. Sebagai kesimpulan, kajian ini menunjukkan bahwa penguasaan kemahiran asas 3M, membaca, menulis, dan mengira, dalam kalangan murid sekolah sangat dipengaruhi oleh penglibatan ibu bapa di rumah. Bukan hanya proses pengajaran di sekolah, ibu bapa berperanan penting sebagai pendidik utama khususnya dalam fasa awal perkembangan anak. Kejayaan pendidikan negara memerlukan kerjasama erat antara guru, ibu bapa, komuniti, dan kerajaan secara holistik.